Hai, Assalamualaikum. Nama saya Abdul Azim. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan berkongsi tentang autonomous technology. So, saya akan terangkan secara ringkas apa itu autonomous technology. Secara amnya, autonomous technology ni adalah sebuah teknologi yang dikawal tanpa kawalan manusia. Hari ini, sensor yang ada kat dalam teknologi tersebut dicipta oleh manusia. Okey. So dia benda berbeza lah. Dia dicipta oleh manusia tapi fungsi dia semua tanpa kawalan manusia. Okey, hal ini dapat memberi impak yang positif dan juga negatif pada masyarakat hari ini. Perkara ini juga menunjukkan bahawa teknologi masa kini semakin canggih. Kita boleh lihat dengan bangunan-bangunan yang ada sekarang dan juga teknologi kereta dan juga device pada masa kini. Dalam tahap autonomi, terdapat 5 tahap pemanduan sendiri yang dibezakan berdasarkan model kenderaan autonomi. Skala 0 hingga 5 adalah tahap yang diberi oleh pengeluar untuk membezakan ciri pemanduannya. Berikut dikongsikan secara teliti mengenai skala pemanduan sendiri. Tahap 0. Semua sistem utama dikendalikan oleh manusia. Sistem akan memberi amaran sahaja. Tahap 1. Pemandu dan sistem komputer berkongsi kawalan pemanduan. Tahap 2. Sistem mengawal kenderaan sepenuhnya, tetapi pemandu boleh mengambil alih sekiranya sistem gagal memberi tindak balas. Tahap 3. Pemandu boleh melakukan aktiviti lain, sementara kenderaan pandu sendiri mengawal kenderaan autonomi. Pemandu boleh memerhati dan mengawal jika keadaan memerlukan anda bertindak. Tahap 4. Sistem berfungsi di kawasan jauh batas yang dikenali sebagai geofence. Pemandu boleh rehat tanpa merisaukan keselamatan mereka kerana sistem kenderaan mengawal. Tahap 5. Kenderaan boleh memandu sendiri dalam semua keadaan tanpa sebarang bantuan pemandu. Tujuan dan fokus utama pengeluar adalah untuk mencapai tahap 5 dengan mengeluarkan kereta autonomi yang lengkap. Ia bergantung kepada 3 faktor teknologi yang saling berkait, iaitu pengesan, sensor, perisian, software dan sambungan, connectivity. Perkembangan teknologi menjadi unsur penting dalam penciptaan kenderaan autonomi. Penggunaan kamera, radar dan sensor light detection and ranging membolehkan kenderaan jenis ini berkemampuan untuk melihat keadaan jalan raya seperti seorang manusia, dan ia juga penting dalam memastikan tahap keselamatan pemanduan lebih baik. Sensor kamera. Kamera yang dipasang di sekeliling kereta membolehkan ia melihat pandangan sekeliling dalam 360 darjah. Terdapat kamera yang mempunyai radius pemandangan seluas 120 darjah dan jarak lebih dekat. Selain itu, terdapat juga jenis kamera yang bertumpu kepada kawasan lebih kecil untuk jarak pemandangan lebih jauh. Pelbagai jenis kamera digunakan untuk memberi visual yang terperinci untuk memesan kenderaan, objek dan mengenal pasti jarak. Sensor radar. Penggunaan sensor radar pada sudut badan kenderaan adalah untuk mengesan objek yang berada di setiap sudut kawasan. Sensor ini digunakan agar ia dapat membantu kamera dalam keadaan penglihatan rendah. Ia secara tidak langsung dapat mengesan hal laju dan posisi objek yang terdekat, dan kenderaan autonomi dapat mengelakkannya selepas mendapat isyarat daripada sensor radar. Sensor LiDAR. Sensor ini berfungsi memancarkan denyutan laser untuk mengesan jarak objek dengan pandangan sekeliling secara 3 dimensi atau 3D. Penggunaan sensor ini membolehkan kenderaan mendapatkan input mengenai bentuk dan ketinggian objek sekeliling seperti berjalan kaki, kenderaan, haiwan dan geometri jalan. Bagaimana ia berfungsi? First, parts planning. Antara proses yang dilakukan oleh mobil self-driving adalah mencadangkan laluan mana yang semestinya dipilih oleh pemandu agar mencapai tujuan. Selain daripada jarak perjalanan, tentunya banyak faktor lain yang dipertimbangkan oleh komputer. Salah satunya adalah masa yang diambil dalam sesuatu perjalanan. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak semua laluan yang mempunyai jarak perjalanan yang terdekat juga mempunyai masa perjalanan yang cepat. Perkara sebegini selalunya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kesesakan lalu lintas dan keadaan jalan itu sendiri. Sistem ini tidak dapat dihasilkan pada 1 dekad yang lalu kerana ia memerlukan data stream berkaitan dengan keadaan lalu lintas.
Ini kerana dengan adanya Google Maps pada masa kini, path planning juga dapat dihasilkan sendiri dengan menggunakan smartphone masing-masing. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah path planning yang dihasilkan oleh self-driving ini lebih detail kerana ia menggunakan data dari proses yang sebelumnya. Yang kedua, control. Selain daripada path planning, antara proses yang terkandung ialah control. Proses ini dilakukan oleh alat yang serumah digunakan oleh ECU. Teknologi ECU, Electronic Control Unit, merupakan teknologi yang telah lama dihasilkan. Sememangnya di mobil konvensional, alat ini berfungsi untuk keselesaan penjimatan bahan api dan keselesaan pemandu. Berlainan di mobil self-driving di mana kekuatan ECU lebih besar dan meluas. ECU dapat mengawal steering ke kelajuan penuh, brake dan juga menginjak pendel minyak. Fungsi ini sudah semestinya sangat membantu pemandu dalam mengawal keadaan kenderaan dalam situasi tenang ataupun di saat hilang kawalan. Yang ketiga, computer vision. Computer vision kebiasaannya digunakan untuk mendapatkan visual objek dengan lebih jelas. Contohnya, penggunaan kamera. Ia mampu untuk melihat objek sekeliling, seterusnya menganalisis objek tersebut dan seterusnya menghantar informasi dan akan menghasilkan output tertentu. Antara contoh implementasi computer vision di dalam autonomous technology ialah kereta dapat mengenal pasti terdapat kereta di belakang sudah di jarak yang dekat. Oleh itu, kereta menyembunyikan penggera bagi mengelakkan berlakunya insiden yang tidak diingini. Yang terakhir, sensor fusion. Sensor fusion ialah penggunaan dan algoritma data dari beberapa sensor untuk meminimalkan ketidakpastian dari hasil. Selain itu, ia juga menambah pengetahuan lebih akan keadaan dan jarak lingkungan yang diukur. Akan tetapi, lebih banyak data yang diterima oleh sensor, maka ia akan lebih sukar untuk membuat penaksiran. Sebagai contoh, sensor fusion di dalam kenderaan ialah sensor fusion yang bersambung dengan sistem penggera. Apabila sebuah kereta dikunci dengan sistem penggera, alat pengesan ini akan aktif dan dapat pengesan objek atau pergerakan melalui gelombang bunyi yang dipantul. Seterusnya, jika terdapat gangguan terhadap gelombang bunyi, penggera akan berbunyi di situ. Kecemasan seperti ada orang cuba untuk membuka pintu kereta dengan mengumpil pintu. Ianya amat mengeda dari segi ciri keselamatan bagi sesebuah kereta. Bersama saya, Hanis, pada sesi kali ini, saya akan berkongsi mengenai kebaikan teknologi autonomi yang menjadi daya tarikan dalam perkembangan teknologi moden zaman kini. Yang pertama ialah penjimatan tenaga. Penggunaan sumber tenaga elektrik dalam kenderaan berteknologi autonomi ini dibekalkan melalui bateri tambahan yang akan menyalurkan kuasa apabila diperlukan. Kenderaan berteknologi autonomi ini juga menggunakan lebih sedikit gas dan tenaga semasa memandu berbanding kenderaan yang dipandu oleh manusia. Yang kedua ialah penggunaan bahan api yang rendah. Teknologi enjin hybrid yang digunakan dalam kenderaan berteknologi autonomi ini merupakan gabungan antara dua sumber kuasa iaitu tenaga elektrik dan juga bahan api. Oleh sebab itu, kenderaan berteknologi autonomi ini mampu menjimatkan penggunaan bahan api disebabkan sumber tenaga elektrik yang disalurkan melalui bateri tambahan. Bukan itu sahaja, kenderaan berteknologi autonomi ini juga mampu untuk bergerak dengan kuasa bateri sahaja namun dalam jarak yang terhad. Yang ketiga ialah mengurangkan pencemaran udara. Penggunaan teknologi moden zaman kini adalah amat penting dalam mengurangkan pencemaran alam sekitar. Teknologi autonomi merupakan antara teknologi yang mampu untuk mengawal dan mengurangkan pencemaran dengan lebih cepat dan efektif. Disebabkan teknologi enjin hybrid yang digunakan dalam kenderaan berteknologi autonomi ini merupakan gabungan antara dua sumber kuasa iaitu tenaga elektrik dan juga bahan api,
maka ianya mampu untuk menjimatkan dan mengurangkan pengeluaran asap yang tercemar dan seterusnya mampu untuk membawa kepada pengurangan pencemaran udara. Yang terakhir ialah mengurangkan jumlah kes kemalangan. Dengan adanya teknologi autonomi ini, kenderaan tak memerlukan bantuan manusia untuk mengawal sistem dalaman kerana teknologi ini mampu untuk beroperasi secara sendiri dengan menggabungkan sensor dan perisian bagi mengawal, menavigasi dan memandu secara automatik. Kenderaan yang mampu untuk memandu secara sendiri ini boleh mengurangkan jumlah kes kemalangan yang besar serta menyebabkan dunia tanpa pemilikan kenderaan secara peribadi. Ada kelebihan, sudah tentu ada kelemahan. Kelemahan kenderaan autonomi yang pertama ialah mahal. Sudah tentu kenderaan autonomi mempunyai harga yang sangat tinggi kerana menggunakan banyak jenis sensor seperti sensor LiDAR, sensor radar dan sensor laser, di mana kesemua jenis sensor tersebut mempunyai kos yang sangat tinggi. Jadi, tidak semua orang mampu memiliki kenderaan autonomi. Masalah yang kedua ialah masalah dalam kod. Kereta autonomi seharusnya berfungsi tanpa masalah, tetapi kenyataannya adalah semua sistem yang diprogramkan dapat berhenti berfungsi atau mengalami kesalahan dalam kod. Ia berpotensi untuk menyebabkan kemalangan yang membahayakan orang awam. Kelemahan yang ketiga ialah cuaca yang tidak dijangka. Seperti sedia maklum, sensor di dalam kenderaan pandu sendiri adalah diperlukan untuk membolehkan kereta ini mengadaptasi persekitaran yang berbeza. Walau bagaimanapun, pada keadaan cuaca yang ekstrim, sensor-sensor ini tidak dapat berfungsi dengan baik dan berpotensi untuk gagal. Sebagai contoh, Malaysia mempunyai taburan hujan yang amat tinggi berbanding negara lain. Jika di negara-negara Eropah, penyelidik menguji kereta pada keadaan salji yang amat tebal untuk memaksimalkan kebolehpercayaan teknologi suapan. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit sahaja penyelidikan berdasarkan keadaan sensor di Malaysia yang mempunyai musim monsun hujan dan banjir. Jikalau ia tidak diuji untuk cuaca sebegini, bagaimana untuk kita pastikan sistem ini dapat berfungsi dengan lancar? Kelemahan yang keempat ialah kehilangan jumlah privasi. Jika kereta anda menggunakan satelit, keperluan dalam masa nyata untuk beroperasi, jelas ini mempunyai potensi untuk mana-mana pihak ketiga mengetahui dengan tepat di mana anda berada dan pada bila-bila masa. Ini berpotensi bahaya kerana anda tidak mempunyai privasi sama sekali. Banyak lagi kelemahan lain antaranya seperti kehilangan peluang pekerjaan, isu etika dan moral dan sebagainya. Di antara kenderaan autonomi pada masa sekarang ialah Hyundai dan juga Tesla. Tesla memperkenalkan sistem autopilot yang terdiri daripada 8 kamera yang meliputi bahagian tepi, kiri dan kanan dan menyediakan rakaman 360 darjah di persekitaran kereta. 12 sensor ultrasonik yang melengkapi kamera dan boleh mengesah objek lebih dekat dengan kereta yang sangat berguna untuk bantuan tempat letak kereta dan juga mengesan apabila kereta memasuki lorong yang sama. Satu radar menghadap depan menggunakan gelombang radio untuk menilai jarak dan juga kelajuan objek di bawah semasa keadaan hujan. Terbaru ini, Honda mengumumkan permulaan program pengujian kenderaan autonomous pada September 2021. Program ini adalah sebahagian daripada perancangan untuk menawarkan khidmat mobiliti kenderaan autonomous di Jepun di mana Honda merancang untuk memperkenalkan dengan kerjasama Cruise dan General Motors. Cruise adalah sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan e-pandulan tanpa pemandu dan telah mulakan operasi di San Francisco, Amerika Syarikat. Dengan adanya inovasi ini dapat memberikan manfaat seluruh manusia terutama dari segi keselamatan. Sekian sahaja dari Pulang 4. Terima kasih.